patut dibaca dalam rumah kepada keluarga. Satu orang sahabat Nabi Harisah radhiyallahu anhu kata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah tulis surat kepada kami supaya kami semua ajar dalam rumah kami kepada anak-anak isteri kami surah Nisa, surah Ahzab dan surah Nur. Dan Umar memberi penekanan supaya kami semua ajar secara khusus 3 surah, surah An-Nisa, surah Ahzab dan surah Nur. Kerana dalam surah ni banyak sekali perkara-perkara daripada adab, peraturan rumah tangga kepada ahli tauhid yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi beri penekanan ni kerana kalau tidak diajar dia tidak akan ingat. Seolah-olahnya surah ini supaya masalah dan masalah hukum-hukum adab-adab yang ada dalam surah ni menjadi suatu perkara yang sangat diingati, tidak lupa. Seperti mana kita baca surah Nisa dulu, di antara perkara-perkara penting dalam kehidupan rumah tangga tentang mahram, tentang harta pusaka dan sebagainya. Dalam surah Nur ini juga begitu juga ada adab tentang jaga maruah dan sifat hati, sangkaan dan tuduh menuduh. Kena jaga daripada sangkaan buruk dan juga tuduh menuduh. Sehingga ada peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan dan hukumannya bila perkara itu dilanggari. Dan memang surah ni pun panjang perbahasan dia, seperti mana surah Nisa juga panjang, surah Nur juga panjang, dan surah Ahzab juga panjang. Surah Nur ini untuk mempermudahkan kepada kita dibahagikan kepada 2. Bahagian pertama ayat 1 hingga ayat 57. Bahagian kedua ayat 58 hingga akhir. Maksud penting bagi surah ni, dakwah bagi surah ni, iaitu Allah Ta'ala yang Maha Esa mengurus dan mentadbir. Allah Ta'ala yang Maha Esa memiliki ilmu yang sempurna. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh syariatkan apa saja peraturan. Seperti mana segala-gala kehidupan dunia ini di bawah pentadbiran dia, mana tidak ada pun di antara makhluk dia derhaka. Perjalanan matahari, bulan, bintang semua sekali taat setia. Maka Allah Ta'ala nak supaya hamba-hamba di kalangan manusia ini taat setia dalam syariat, undang-undang, hidup sebagai hamba Allah. Dan permulaan surah ini ada 4 hukum mengenai jenayah. Jenayah kezaliman di antara lelaki dan wanita, iaitu pertamanya hukum zina, hukum tuduh berzina, dan hukum tuduh isteri berzina. Hukum berzina, hukum tuduh berzina, hukum tuduh isteri berzina. Kemudian ada adab, mereka 7 ada adab yang perlu dijaga untuk mengelakkan daripada zina dan untuk memurnikan hati dan jiwa yang hidup dalam satu keluarga, supaya tidak ada pandai buruk, tidak ada tuduh menuduh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha. Hadhihi suratun syara'na inzalaha fa'ashura. Ini suatu surah yang kami mulai menurunkannya. Wa faradnaha, dan kami akan fardukan, kami akan sabitkan hukum-hukumnya. Wa anzalna fiha, dan kami telah turunkan juga dalamnya ayatin bayyinat, berbagai-bagai ayat yang jelas nyata untuk dipelajari dan diamalkan. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu dapat belajar dan dapat ambil pengajaran dan kesedaran daripada hukum ini.
Hukum pertama mengenai zina. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, ia belum kahwin. Ada 4 hukum. Pertama, zina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Hendaklah bila sabit, sama ada dengan 4 saksi ataupun dengan pengakuan, hendaklah watan mereka, dera mereka, setiap orang masing-masing 100 watan. Semasa menjalankan undang-undang hudud watan ini, wala ta'khudhukum bihima ra'fah, jangan pula kamu mengasihani, janganlah kamu sengaja kesayang belah pada mereka. Janganlah kamu kesayang belah kepada mereka sehingga kamu tidak menegakkan syariat ini. Fi iqamati dinillah, pada menegakkan syariat agama Allah, peraturan agama. Jadi janganlah kesayang belah kamu itu menghalang kamu untuk menegakkan syariat agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah syariat ini ditegakkan, sebab ia adalah kebaikan untuk mereka dan kamu semua. Waliyashad hadza bahuma hendaklah hadir pada masa hukum itu dibuat oleh ta'ifatul mu'minin, satu golongan orang mukmin. Mana tidak boleh dibuat dalam penjara, kena buat sehingga orang dapat tengok. Hukum kedua, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Lelaki yang berzina, tabiat dia berzina itu sepatutnya tidak boleh mengahwini kecuali perempuan yang berzina juga, atau perempuan yang syirik pada Allah. Allah Ta'ala bandingkan zina dengan syirik ni kerana tidak berpada dengan satu, tidak berpada dengan yang halal. Seperti mana perempuan yang syirik atau laki-laki syirik tidak berpada dengan Allah yang Maha Esa. Ada benda lagi dia puja. Orang berzina ni tidak pandai dengan cara perkahwinan, dia ambil cara salah. Maka Allah Ta'ala beritahu lelaki-lelaki yang berzina sepatutnya tidak berkahwin. Az-zani mana tabi'ah sini, lelaki yang tabi'ah dia berzina sepatutnya tidak akan berkahwin ia melainkan dengan perempuan yang berzina juga, atau dengan perempuan syirik pada Allah, kerana kedua-dua itu tidak berpada dengan cara halal. Orang syirik tidak berpada dengan tauhid, bahkan dia nak buat syirik juga. Orang berzina tidak berpada dengan syariat halal dalam nikah kahwin, nak melanggar juga. Begitu juga wazan, iaitu perempuan yang tabiatnya berzina, la yankihuha illa zani, tidak boleh mengahwininya sepatut kecuali lelaki yang tabiat berzina ataupun orang lelaki syirik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan zina ini kepada orang mukmin. Zalika ni diharamkan zina ini kepada orang mukmin. Hukum yang tiga, walladzina yarmuna al-muhsanati, lelaki yang menuduh perempuan yang baik berzina. Lelaki yang menuduh perempuan yang baik berzina. Muhsanat mana perempuan yang baik berzina. Dia tuduh saja, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tidak bawa 4 orang saksi di atas tuduhan dia, maka tuduh tanpa saksi walaupun berlaku sungguh, fajlidu hum, maka dalam watan mereka yang menuduh ini samanina jaldah, 80 watan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kamu terima lagi daripada mereka saksi daripada mereka buat selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, mereka yang menuduh berzina kepada perempuan yang baik ini golongan fasik. Illa alladziina tabu min ba'di dzalika, kecuali mereka ini telah bertaubat daripada fasik. Wa aslahu, dan memperbaiki baik balik amalannya daripada amalan fasik kepada amalan taat, amalan soleh. Fa inna Allaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Suami tuduh isteri berzina, tidak boleh watan 80 watan. Orang biasa saja kena watan, sebab dia ada ikatan perkahwinan. Walladzina yarmuna azwajahum, suami yang menuduh isteri berzina atau isteri yang menuduh suami berzina. Walam yakul lahum syuhada, tidak ada bagi mereka itu saksi, illa anfusuhum, mereka diri mereka sendiri saja sebagai saksi. Mana kalau ada saksi cukup, seperti juga undang-undang kena hukum, kena rejam. Tapi tidak cukup saksi, maka bila tidak cukup saksi, dia tuduh
Maka apabila sudah berlaku tuduhan, dibawa kepada mahkamah, maka mahkamah akan buat keputusan li'ah, sumpah, dan diceraikan sampai bila-bila. Sebab nak duduk sekali sudah ada tuduhan. Nak ratal 80 kerana suami isteri. Kalau orang luar memang kena ratal 80, tapi oleh kerana suami isteri dan berlaku tuduhan, tak dapat tidak kena bawa mahkamah. Lalu mahkamah akan buat keputusan, minta bersumpah. Mula-mula dia minta mengaku, kalau tidak mengaku minta bersumpah. Kalau pengakuan dibuat, maka akan direjam dengan sebab mengaku. Tapi kalau pengakuan tidak berlaku, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadat. Kena bersaksi sumpahan salah seorang di antara mereka, suami dan juga isteri, arba'u syahadat, 4 kali bersumpah bila dengan nama Allah. Innahu laminas sadiqin, sesungguhnya dia daripada golongan yang benar. Mana suami akan bangun lebih dahulu berkata, wallahi inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zawjati. Sesungguhnya demi Allah, aku daripada golongan yang benar dalam tuduhan aku isteri aku berzina. 4 kali. Yang kelima, wal khamisatu, dan yang kelima dia kena kata anna la'natullahi alaihi, sesungguhnya laknat Allah kepada aku, ke atas diriku, in kana minal kadhibin, sekiranya aku daripada golongan yang dusta dan bohong dalam menuduh. Jadi suami kena kata gitu. Yang kedua, diikuti oleh isteri pula, wa yadra'u anha al-'adab, akan menghindarkan perempuan itu daripada hukum rajam. Azab sini hukum rajam, akan menghindarkan berlaku pada perempuan itu azab, yakni hukum rajam, jika sekiranya anta syahada arba'a syahadatin, jika dia juga bersumpah dengan saksi 4 kali. Sumpah sini sumpah bersaksi, wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya, demi Allah saya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya suami saya itu daripada golongan yang berbohong pada menuduh saya berzina sebanyak 4 kali. Dia kena bersumpah arba'a syahadatin billah, bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwasanya suami dia itu laminal kadhibin, pada golongan yang berbohong, fima ramani bizina, pada tuduhan dia terhadap diriku berzina. Wal mukhamisata anna ghadaballahi alaihi, sumpah kali yang kelima dia kena kata murka Allah ke atas aku, in kana minas sadiqin, sekiranya suamiku itu daripada golongan benar pada tuduhan dia terhadap diriku berzina. Ini sumpah. Dia pernah berlaku di zaman Nabi dulu. Satu orang laki-laki, dia melihat isteri dia duduk dengan laki-laki lain, maka dia mengadu kepada Nabi. Nabi kata, kalau kamu tidak ada 4 orang saksi, kamu akan di rotan 80 rotan. Dia kata, macam mana ya Rasulullah, saya tidak jumpa saksi, maksud saya dan dia lagi. Maka berkali-kali dia mengadu, berkali-kali Nabi kata, kalau kamu tidak bawa saksi, maka kamu akan dihukum dengan hukum rotan 80 rotan. Sehingga Allah turunkan ayat ni, maka berlakulah. Maka Nabi panggil ketiga-tiga orang itu. Nabi minta mengaku. Pada permulaannya perempuan ini nak mengaku sebab memang sungguh hukum, tapi dia malu pada keluarga dia. Dia kata, aku tidak akan memalukan keluarga aku, dan dia tidak mengaku. Maka berlakulah sumpah li'an, dia panggil sumpah li'an. Maka suami dulu bersumpah pada isteri. Kemudian Nabi kata, sekiranya anak yang lahir pada perempuan ini sekian, maka milik suami dia asal dan suaminya berbohong. Kalau anak ini berupa sekian, seperti mana perempuan itu telah berzina laki-laki, maka perempuan ini adalah berbohong. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan beranak sungguh, dia dapat anak serupa dengan lelaki yang berzina. Apabila sampai pada pengetahuan Nabi, kalau tidak kerana undang-undang dia akan rejam perempuan ini. Allah Ta'ala beritahu undang-undang ayat 10, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu dan rahmatnya, nescaya hukum-hukum seperti ini tidak diturunkan. Nescaya hukum-hukum seperti ini tidak diturunkan. Tapi ini semua atas dasar kurniaan Allah Ta'ala dan rahmat. Wa anna Allah tawwabun hakim.
Dan Allah Ta'ala itu dan bahawa Allah Ta'ala itu zat yang maha suka menerima taubat hamba dan maha bijaksana, dan dengan sebab itulah dia ada syariat yang memang bersesuaian dengan hamba dia. Ini tuduhan orang berzina, tapi tidak ada dalil dan saksi. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya golongan yang membawa berita tuduh, berita bohong yang besar sini. Sesungguhnya mereka yang bawa berita bohong yang besar, iaitu berita bohong menuduh perempuan berzina. Usbatun minkum. Mereka juga kumpulan daripada kamu yang beriman. Mereka juga adalah merupakan sekumpulan daripada kalangan kamu yang beriman. La tahsabuhu syarran lakum. Janganlah pula menyangka berita-berita ini buruk bagi kamu. Janganlah menyangka berita ini buruk bagi kamu. Ini berita ni bukan buruk bagi kamu, maka tak perlu sebarkan dia. Apabila bukan buruk bagi kamu berita ini, jangan sebar. Bal huwa khairul lakum. Bahkan berita ini sebenarnya natijahnya lebih baik untuk kamu. Natijahnya lebih baik untuk kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi. Setiap orang daripada mereka ini akan dapat hukumnya, dosa dan balasan dosa dengan sebab apa yang mereka buat, yakni menuduh berzina. Setiap orang daripada kalangan mereka yang menuduh ini maktasaba akan dapat balasan dosa, hukumnya dosa yang mereka telah lakukan. Wallazi tawalla kibrahu, dan orang kafir munafik ia mengambil bahagian besar. Tawalla kibrah ni, ia mengambil bahagian besar di kalangan mereka ini. Dia memulakan tuduhan, orang lain tupai-tupai, mana sebut-sebut sebab dia. Jadi berlaku tuduhan ini daripada golongan yang munafik. Allah Ta'ala kata orang yang mengambil bahagian besar dalam menuduh berzina di kalangan mereka yang menuduh ini, untuk dia azabun azim, azab neraka jahannam, mana dia akan mati kafir. Dan memang munafik tu. Allah Ta'ala berfirman, zajrun, teguran kepada perkara-perkara yang telah berlaku. Laula in sami'tumuhu, kenapakah kamu ketika kamu mendengar berita palsu ini, mana berita tak ada dalil, kenapa kamu apabila kamu telah dengar berita seperti itu, kenapa tak ada zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah? Kenapa hati orang yang beriman, lelaki dan wanita, tidak ada dalam hati mereka sangkaan baik kepada sesama mereka? Kenapa apabila kamu dengar berita ini, tidak ada dalam hati mukmin lelaki dan wanita sangkaan baik terhadap diri mereka sesama mereka? Dan apabila ada sangkaan baik, dan kenapa mereka tidak kata begini, hadza ifkum mubin, ini bohong yang sangat jelas nyata, sebab dalil tidak ada, tuduh saja. Maknanya bila kamu dengar berita-berita seperti ini, sepatutnya ada dalam hati kamu, baik lelaki atau wanita, sekat yang baik. Dan pada lidah kamu sepatutnya kena kata hadza ifkum mubin, ini adalah merupakan bohong yang jelas nyata. Itu sebaik-baiknya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Dan kenapakah mereka yang menuduh ini tidak boleh bawa mari 4 orang saksi di atas tuduhan? Kenapakah la ja'u, mereka yang menuduh tidak boleh bawa mari di atas tuduhan zina ini 4 orang saksi sekiranya mereka benar? Tapi ingat, fa in lam ya'tu bi syuhada, maka sekiranya mereka tidak mampu membawa saksi 4 orang di atas tuduhan berzina, maka mereka yang menuduh itu indallah, di sisi Allah, humul kadzimun, golongan yang bohong. Mana lafaz zina yang bila dia buat tuduhan, kalau tidak ada saksi jangan keluarkan perkataan. Cukup saksi 4 orang barulah boleh buat tuduhan.
kalau tidak mereka akan dikira bohong. Sebab zina ni hukumnya dia boleh jadi mati manusia. Hukumnya dia menyebabkan satu hotel, bukan perkataan yang boleh cakap biasa-biasa. Jadi kalau tak ada 4 saksi, senyap. Mana gitu. Kalau ada 3 saksi pun senyap lagi. Kalau masih bercakap juga, maka mereka dikira bohong. Mereka dikira bohong. Jadi faulaika indallahumul kadzibun, maka mereka yang bercakap juga dengan yang ni cakapan sini tuduh berzina. Dan saksi tidak cukup 4 orang. Di mereka itu di sisi Allah dikira golongan yang berbohong. Allah Ta'ala kata begini, atas dasar hukumnya yang akan sabit berlaku kepada orang yang dituduh. Hukumnya yang akan sabit pada orang yang dituduh adalah hukumnya berat. Kalau perempuan itu memang sudah berkahwin, tuduh berzina, bermakna mati dia. Mati dengan cara rejam. Kamu cakap main-main gitu. Jadi oleh kata, sebelum seseorang itu ada cukup saksi 4 orang, baik dia, mesti dia diam. Kalau tidak, dia dikira berbohong dan dihukum. Nah, bukan saja dia dikira berbohong, bahkan dia akan dihukum 80 tahun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Kalaulah tidak kurniaan Allah Ta'ala dan rahmatnya pada kamu di dunia ini dengan cara diberi peluang bertobat. Di dunia ini diberi peluang bertobat, dan di akhirat diberi taufik bertobat. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah kepada kamu dan rahmatnya. Apa maksud kurniaan Allah dan rahmat? Jika dunia diberi peluang, ditangguhkan. Akhirat maknanya diberi taufik dan diterima taubat. Apabila tidak, kalaulah tidak kerana itu, lamassakum, kamu semua akan ditimpa fima afattum fihi, pada perbualan dan percakapan kamu dalam tuduh-menuduh itu, azabun azim, azab sangat besar. Iz talaqawnahu bi alsinatikum. Iz talaqawnahu, ketika waktu 3 orang di kalangan sahabat bercakap mengenai tuduhan berzina dengan lidah kamu. Ketika kamu bercakap tuduhan berzina dengan lidah kamu. Talaqaw di mana ketika kamu bercakap. Dan mereka kamu ni 3 orang saja di kalangan sahabat. Ketika kamu bercakap mengenai tuduhan zina itu dengan lidah kamu sendiri. Wa taquluna bi afwahikum, dan kamu cakap dengan mulut kamu, ma laisa lakum bihi ilmu, tanpa sebarang ilmu yang ada pada kamu. Mana cakap tuduh berzina tanpa dalil. Wa taquluna bi afwahikum, kamu cakap dengan mulut kamu itu tentang menuduh orang lain berzina, percakapan yang tidak ada bagi kamu tentang zina itu sebarang dalil. Ilmu sini ilmu pengetahuan, mana dalil. Kamu hanya dengar-dengar saja. Wa tahsabunahu hayyinan, kamu menyangka tuduhan itu ringan. Wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan di sisi Allah Ta'ala adalah dosa besar. Kamu menyangka tuduhan berzina itu ringan, dosa kecil, sedangkan dia di sisi Allah Ta'ala dosa besar. Walaula isami'tumuhu, kenapa kamu ketika kamu dengar berita-berita tuduh zina itu, kenapa kamu tidak kata laula qultum zina? Kenapa kamu tidak kata ketika kamu dengar tuduhan zina itu berlaku? Apa kata kamu? Ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak layak pun bagi kami untuk bercakap tajuk ini. Kenapa kamu tidak kata begitu? Sekurang-kurangnya kamu kena kata begini, iaitu ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak layak pun bagi kami untuk bercakap tajuk ini kerana ini tajuk besar. Subhanaka hadza, maha suci engkau ya Allah, ini tuduhan buhtanun azim, satu bohong yang sangat besar. Jadi sepatutnya kamu kena kata begitu. Jadi di kalangan sahabat ia setia hanya 3 saja menuduh berzina dalam kes ini. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithli, Allah Ta'ala menasihati kamu supaya jangan lagi kamu ulangi tuduhan-tuduhan ini pada masa akan datang, buat selama-lama. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Asalnya Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Bila dalam satu perjalanan balik dari peperangan Bani Muraisy atau Bani Mustalik, Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi apabila berdiri pada satu tempat untuk qada hajat. Nabi bagi izin. Apabila dia ke qada hajat, dia balik semula, dia dapati ratai dia, kalung dia jatuh. Dia pun rasa kerugian sebab dia pinjam hak orang lain. Lalu dia tidak beritahu pada Nabi untuk pergi ambil semula. Dia pun pergi.
cari kalung dia. Masa dia pergi cari itulah sahabat Nabi tu ingat dia sudah balik dan naik dalam haudat dia, dalam tempat di atas kuda, dalam tempat duduk dia. Dia para sahabat Nabi zaman dahulu dia tidak golongan, tidaklah seperti mana zaman-zaman kita ini. Golongan sangat jaga, nak maruah dan jaga segala-galanya. Tengok sekali gitu saja, tidak perhati sungguh-sungguh. Jadi mereka tidak perasan pun bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha balik ke haudat dia, ke tempat duduk dia di atas hutan. Lalu apabila waktu telah sampai untuk bergerak, Nabi suruh semua bergerak. Jadi bila dia diangkat, mana bekas yang tempat duduk Aisyah diangkat, orang tidak berasa apa. Aisyah tidak ada di dalam. Kerana apa? Pada masa tu Aisyah masih lagi tidak gemuk. Jadi orang tidak rasa mana angkat barang itu naik ke atas. Apabila bergerak, maka setiap rombongan Nabi apabila bergerak ke mana-mana, Nabi akan hantar dua. Satunya perintis di depan, satunya ia duduk belakang, jalan perlahan. Mana ada seorang yang akan jadi menjadi golongan yang diarahkan supaya berjalan di belakang untuk tengok barang yang jatuh, barang-barang tertinggal, untuk ambil orang pada kumpulan yang besar. Dan satu lagi kumpulan yang berada di depan untuk menintis, takut-takut ada musuh di depan. Jadi apabila Nabi berhenti seketika di kawasan itu, orang yang dilantik oleh Nabi untuk bergerak di belakang ni nama dia Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Apabila dia lalu tempat tu, tempat hak Nabi berhenti tu, dia tengok ada satu orang sedang duduk sandar dan tidur. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Masa tu Aisyah radhiyallahu anha telah buka hijab dia kerana tidak ada seorang pun. Dia pada jauh lagi dia telah kenal ini Aisyah isteri Nabi, sebab dia kenal sebelum perdah. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya supaya Aisyah tutup muka dia. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tutup muka dia. Maka bila dia sampai situ tidak ada cara lain kecuali dia muatkan Aisyah naik atas unta. Dan dia jalan kaki bawa tarik unta itu bergerak. Jadi keadaan yang berlaku di antara dia dengan Aisyah tadi, berjalan sehingga Nabi singgah pada tempat lain berhenti pula. Rombongan Nabi ke depan tu singgah tempat lain berhenti pula. Dia dua orang ni baru sampai kepada Nabi. Bila mereka sampai kepada Nabi, maka golongan munafik telah menuduh tidak ada kerja lain mereka buat kecuali berzina. Jadi apabila berlaku tuduhan yang dibuat oleh ketua munafik, yang lain-lain semua munafik. Tapi di kalangan sahabat-sahabat hanya 3 orang juga mengeluarkan perkataan itu menuduh Aisyah berzina. Salah seorangnya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, yang kedua Hamnah binti Jahsyin radhiyallahu anha, dan Mistah radhiyallahu anhu. Mistah ni merupakan sepupu Sayyidina Umar, sepupu Sayyidina anak saudara Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sepupu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mak kepada Mistah ni khadim yang buat kerja di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apabila dia nak ubah, mak kepada Mistah ni nak ubah, dia kata celaka Mistah. Dia kata celaka Mistah. Jadi Aisyah kata kenapa gitu? Kata pada anaknya, dia kata kamu tidak tahu Mistah telah tuduh kamu berzina. Kenapa? Sebab kamu telah datang 2 orang dengan terkemudian daripada rombongan Nabi. Maka apabila dia dengar berita ni, dia mula jatuh sakit demam serta-merta. Dia minta supaya bawa kepada rumah. Dia minta pada Nabi supaya dia berehat di rumah ayah dia, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga satu tempoh yang lama boleh jadi sebulan atau kurang lebih. Nabi SAW susah hati kerana tuduhan telah berlaku. Hakikat sebenar tidak tahu, sebab dalil tidak ada. Sehingga oleh kerana berat sangat tuduhan, Nabi SAW terpaksa mari jumpa Aisyah, minta supaya bercakap benar. Bila Nabi tanya Aisyah, Aisyah tidak mampu jawab. Sebab selama ni dia ingat Nabi percaya pada diri dia. Tapi bila Nabi tanya seperti itu, baru makna Nabi tidak percaya pada diri dia. Lalu dia suruh mak dia jawab. Mak dia kata saya tidak boleh jawab sebab saya tidak tahu, sebab saya tidak ada pada masa kamu berdua. Dia minta pada ayah dia jawab. Ayah dia pun jawab saya tidak tahu sebab saya tidak ada ketika kamu berada 2 orang. Kamu saja tahu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak jawab apa-apa dan mengadu kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala turunkan surah ini.
Surah ini ada beberapa belah ayat, tujuannya untuk membersihkan Aisyah daripada tuduhan. Tujuannya untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan berzina. Sehingga akhirnya apabila Nabi SAW bergembira dengan sebab turunnya surah ni, jadi ibu Aisyah kata kepada Aisyah, berterima kasihlah kepada Nabi kerana wahyu telah sampai pada dia dan dia sudah baca wahyu pada kita, kamu ni bersih bebas daripada tuduhan zina. Aisyah radhiyallahu anha kata, saya tidak akan berterima kasih pada Nabi, saya hanya berterima kasih kepada Allah. Dialah yang membersihkan saya ketika suami saya tidak percaya pada dia. Jadi hadis ni panjang dari hadis Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala ada keundangan orang yang telah dituduh berzina ni, orang yang telah menuduh Aisyah berzina ni telah diwakil 80 watak, kecuali ketua mereka munafik. Ketua mereka munafik mati dalam kufur. Sebab tu dalam ayat tadi, ia mengambil bahagian besar. Seperti mana ayat sebelah ni, ia adalah merupakan ketua munafik, yang dialah yang mencetuskan tuduhan berzina. Cuma orang mukmin lain, dalam ramai-ramai orang mukmin, beribu-ribu orang mukmin, hanya 3 saja yang mengeluarkan percakapan menuduh berzina. Yang lain semua dia. Jadi Allah Ta'ala adakan surah ini dan satu ayat yang begitu sekali panjang untuk membersihkan Aisyah daripada berzina. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kamu dalil dan bukti, undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan, dalil tuduh menuduh, dalil hukuman. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dia benar-benar maksiat dan dosa ni bukan jenis perlu dihebohkan. Orang yang menghebohkan dosa dan maksiat ini orang yang hati berdosa. Orang yang hati beriman, dia tidak suka benda-benda seperti ini. Ini tabiat orang yang bersalah. Jadi menyebar berita-berita palsu, menyebar benda-benda maksiat adalah berarti orang tu hati yang tidak baik dengan Allah. Hati yang tidak beriman, atau hati yang syirik dan kufur, ataupun hati yang derhaka. Jadi ayat 19 ni, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Bahawa orang yang suka tersebarnya perbuatan keji. Antasyi'al fahishatu ni tersebarnya perbuatan keji. Keji sini iaitu perbuatan zina. Orang yang suka berlaku dan tersebarnya perbuatan zina di kalangan orang beriman, orang suka seperti itu lahum azabun alim, bagi mereka azab yang memedihkan fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Alamat sukanya mereka tuduh. Alamat sukanya mereka tuduh. Maka apabila mereka tuduh, berlaku tuduhan dan tidak ada saksi, maka mereka dihukum di dunia azabun alim, yakni 80 watak, dan di akhirat azab neraka. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui hakikat sebenar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, dan kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya pada kamu, memberi peluang kamu bertaubat, nescaya kamu akan dihukum. Wa annallaha ra'ufur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menyayangi dan Maha mengasihi. Dalam tafsir kata ayat 4 hingga ayat 26 dia turun sekaligus. Ayat 4 hingga ayat 26 dia turun sekaligus. Mana 12 ayat sekaligus turun untuk membersihkan Aisyah daripada tuduhan zina dan undang-undang menuduh seseorang itu berzina. Kemudian Allah Ta'ala adakan undang-undang supaya umat Islam dia beringat, hamba-hamba dia beringat, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai yang telah beriman, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Di antara jejak langkah syaitan mengadakan sesuatu perkara yang menyusah dan menyakiti. Mengadakan satu perkara yang menyusah dan menyakiti tanpa dalil dan bukti. Ini khutuwati syaitan.
Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana jejak langkah syaitan ini memecah belah orang, menyakiti orang dan menyusahkan orang tanpa dalil dan bukti. Ingat, wa man yattabi' khutuwati syaitan, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kerana sesungguhnya syaitan ni kerja dia akan suruh seseorang tu dengan bisikan supaya melakukan perbuatan keji dan perbuatan dosa lain. Fahsya' ni mana dosa-dosa yang besar, munkar ni dosa-dosa yang kecil. Jadi bisikan syaitan itu merupakan perkara, bisikan syaitan itu perkara yang Allah Ta'ala minta supaya hamba jauhi. Nak tahu amalan-amalan itu daripada syaitan apabila perkara-perkara itu tidak ada dalil dan bukti daripada wahyu. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala dan kurnia Allah Ta'ala dan rahmatnya kepada kamu, ma zaka minkum min ahadin abad, iaitu Allah Ta'ala tidak akan membersihkan mana-mana pun di antara kamu yang melakukan dosa ini hingga dia akan hukum di akhirat. Tapi Allah Ta'ala bersihkan dosa kamu dengan diberi taufik bertaubat. Walakinnallaha yuzakki man yasha', akan tapi Allah Ta'ala sentiasa membersihkan sesiapa yang dia kenaki dengan diberi taufik kepada hamba itu bertaubat. Wallahu samiun alim, dan Allah Ta'ala Maha mendengar taubat hamba, Maha mengetahui penyesalan yang berlaku dalam hati hamba. Oleh kerana Mistah yang menuduh ni adalah sepupu bagi sepupu saya nama Bakar atau sepupu saya atau anak saudara dia, merupakan orang yang miskin, dan saya nama Bakar sara dia, tangguh nafkah dia. Apabila dia tahu Mistah ni yang dia sara, yang dia tangguh nafkah ni telah tuduh pada anak perempuan dia, isteri Nabi pula tu berzina, dia telah dirotkan dengan 18 rotan, maka dia telah bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi bagi lagi kepada dia bayaran tanggungnya. Aku tidak akan lagi beri kepada dia bayaran tanggungnya, kerana dia telah mencela peribadi dan keluarga, maruah keluarga. Sedangkan Mistah telah dihukum oleh Allah Ta'ala, kesalahan dia tu telah dihukum. Jadi Sayyidina Abu Bakar bersumpah tu atas dasar dia tidak mahu buat kebaikan kerana orang ni telah mencela peribadi dan keluarga. Allah Ta'ala beritahu tidak boleh begitu. Orang lain buat salah, kamu jangan buat salah juga. Orang lain buat salah, dia sudah dihukum, kamu jangan buat salah. Jadi wala ya'talil ulul fadli minkum, jangan bersumpah pula ulul fadli minkum, orang kaya di kalangan kamu. Ulul fadli itu orang kaya beserta memiliki peribadi yang baik. Janganlah pula bersumpah orang yang kaya dan memiliki peribadi yang baik di kalangan kamu, yakni Sayyidina Abu Bakar. Ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulul qurbah, untuk memberi balik bantuan-bantuan kepada kaum kerabat. Seperti mana Abu Bakar jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada Mistah yang telah menuduh anak perempuan dia itu berzina. Janganlah ya'tali ni enggan, lalu bersumpah untuk tidak memberi kepada kaum kerabat, wal masakin, dan pada orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang berhijrah di jalan Allah. Dan ini sifat tiga-tiga ni sifat Mistah lah. Kaum kerabat Abu Bakar lagi, miskin lagi, dan hijrah lagi. Wal ya'fu wal yasfahu, maaflah perbuatan dia. Jadi maaflah perbuatan dia, jangan balas. Wal yasfahu, dan jangan memendam perasaan dendam. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka Allah mengampuni dosa kamu dengan infak harta kepada dia? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Di sini ayat Sayyidina Abu Bakar satu orang yang mempunyai kedudukan tinggi di segi sifat dan maruah, dan ada pula kebolehan dan kelapangan di segi rezeki. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada dia dan kepada umat Islam yang lain, bahasanya kesalahan yang dibuat oleh orang, jangan kita rugi pahala. Kesalahan yang dibuat oleh orang, jangan kita rugi pahala. Dan jangan hukum orang atas dasar perasaan nafsu, bukan hukum atas dasar hukum Allah. Jadi Mistah memang dia telah tuduh Aisyah berzina, dan dia telah dihukum. Sedangkan dia tu keluarga kamu, dia pula miskin, dan dia pula muhajirin. Maka selama ini kamu bagi kepada dia bantuan atas dasar untuk dapat pahala dan ganjaran daripada Allah. Kerana dia telah melakukan kesilapan, lalu telah dihukum kesilapan dia, takkan kamu akan hukum pula?
Sebab hukumnya itu telah berlaku dah, dia sesuai dah untuk dia. Jadi kamu tak kena hukum tambah pula. Jadi oleh kerana itu jangan kamu hukum dia, dia merugikan kamu. Kemudian undang-undang sini Tafwid Ukhrawi, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Manusia yang menuduh, golongan manusia yang menuduh, bahawa golongan manusia yang menuduh mukmin yang baik. Al-mu'minat ni mukmin yang baik. Al-ghafilat yang tidak terfikir buat dosa. Al-mu'minat, mukmin yang baik tadi, yang innal ladzina yarmuna al-muhsanat, sesungguhnya mereka golongan yang menuduh orang-orang yang jaga maruah. Al-ghafilat yang tidak terfikir buat dosa. Al-mu'minat, dan mukmin yang baik. Dia tuduh juga golongan-golongan sifat perempuan seperti ini berzina, lu'inu fi dunya wal akhirah. Mereka yang menuduh itu dilaknat di dunia dan di akhirat, sekiranya tidak bertaubat. Walahum azabun azim, bagi mereka di akhirat nanti azab sangat besar. Bila berlaku laknat ni, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, hari yang mana akan menjadi saksi ke atas dua badan mereka, saksi yang menentang, saksi yang berlawanan pada kehendak mereka oleh lidah mereka sendiri. Hari yang mana akan menjadi saksi ke atas mereka alsinatuhum, oleh lidah mereka sendiri. Lidah mereka sendiri ni pengakuan mereka di akhirat, pengakuan mereka di akhirat. Wa aydihim, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Wa arjuluhum, dan wa aydihim, tangan mereka akan menjadi saksi ke atas diri mereka sendiri. Wa arjuluhum, begitu juga kaki mereka. Bima kanu ya'malun, terhadap dosa yang mereka lakukan semasa di dunia. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq, pada hari itulah Allah Ta'ala akan membalas balasan mereka yang benar. Din mana balasan? Balasan mereka yang wajib dihukum. Wa ya'lamuna, dan yakinlah mereka annallaha wal haqqul mubin, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang benar lagi, yang memberi penjelasan cukup-cukup di akhirat nanti. Yang benar lagi memberi penjelasan cukup-cukup. Ayat 26 ni Allah Ta'ala beritahu manusia yang baik biasa akan jumpa jodoh yang baik, manusia yang jahat akan jumpa jodoh yang jahat. Apabila Nabi itu Nabi, biasanya Allah Ta'ala jadikan jodoh dia orang yang baik. Baik di sini adalah baik peribadi zahir. Baik di segi peribadi zahir, yakni daripada termasuk perbuatan dan amalan-amalan keji. Ulama tafsir kata tidak ada isteri Nabi pun khianat dalam masalah maruah. Tidak ada isteri Nabi seorang pun yang khianat Nabi suami dia dengan berzina. Tidak ada. Yang ada pada isteri Nabi adalah kufur dengan sebab nifak. Yang ada pada isteri Nabi kufur dengan sebab nifak. Nah, kufur yang dia tidak zahirkan, waktu ada, tapi amalan-amalan yang mencacatkan maruah ni tidak ada. Jadi oleh kerana itu sini, orang-orang yang berakhlak baik biasanya akan dapat isteri yang berakhlak baik. Jadi al-khabithatu lil-khabithin, orang-orang yang berperangai buruk, perempuan yang berperangai buruk bagi laki-laki yang berperangai buruk. Wal-khabithuna lil-khabithat, laki-laki yang berperangai buruk untuk perempuan yang berperangai buruk. Jadi orang yang buruk dia ada regu dia. Manakala Nabi wa thayyibat li thayyibin, perempuan-perempuan yang berperangai baik untuk laki-laki yang berperangai baik. Wa thayyibuna li thayyibat, dan juga laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi Allah Ta'ala sudah ada peraturan dia. Ulaika mubarra'una mimma yakun, mereka-mereka yang dituduh tadi, mereka-mereka yang dituduh tadi, tuduh zina, yang dikenaki tuduh berzina sini Aisyah dan Safwan, Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, mubarra'un, bersih, suci, mimma yaqulu, daripada tuduhan yang mereka katakan, daripada tuduhan yang mereka menuduh tu kata. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, untuk mereka ini, untuk Aisyah ini dan juga untuk Safwan ini, maghfiratun wa rizqun karim, keampunan dan rezeki yang mulia. Allah adakan peraturan dan undang-undang untuk jaga daripada berlakunya suasana seperti ini. Allah Ta'ala adakan undang-undang. Ini sini adab dalam rumah tangga kena jaga, kalau tidak akan berlaku sekat dan sebagainya. Iaitu undang-undang pertama,
nak selamat dan nak melindungi daripada zina dan tomah berzina. Nak selamatkan pada keluarga ataupun kumpulan umat Islam ataupun kelompok umat Islam daripada berzina dan tuduhan berzina, kena jaga mereka rumah tangga mereka. Iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang telah beriman, jangan kamu masuk rumah lain bukan rumah kamu. Rumah orang lain bukan rumah kamu. Sehingga kamu minta kebenaran terlebih dahulu. Start sini ni hendaklah kamu minta kebenaran terlebih dahulu. Sebab minta kebenaran ini wajib. Wa tusallimu ala ahliha, dan hendaklah kamu beri salam terlebih dahulu pada penghuninya. Sebab minta beri salam ini sunat. Sedangkan dalam amalan beri salam dulu baru minta izin. Tapi dalam Quran minta izin dulu adalah kerana dia wajib. Amalannya minta beri salam dulu baru minta izin. Nabi SAW ajar pada umat dia, bila pergi rumah orang kena kata assalamualaikum. Apabila jawab salam ada jawab, kena beritahu adkhulu, bolehkah saya masuk? Itu minta izin. Bukan jawab salam tu izin. Jawab salam tu sebab itu doa. Sama-sama berdoa. Tapi apabila dia kata assalamualaikum dan tuan kata waalaikumsalam, bukan mana izin. Boleh saya masuk? Kena tanya dulu, barulah dia dibenarkan masuk. Boleh saya masuk ini apabila kepentingan ada daripada pihak yang mari. Tapi apabila kepentingan ada pada pihak tuan rumah, maka pihak tuan rumah memang akan mempersilakan terlebih dahulu masuk. Tapi kalau kepentingan alik pihak orang luar, dia tidak boleh masuk gitu tanpa dia minta izin. Sebab kepentingan ni daripada dia, orang luar. Dia kena kata adkhulu, bolehkah saya masuk? Jadi dalam amalan wi salat dahulu barulah minta izin masuk. Tapi dalam Quran minta izin dulu, lepas tu bagi salat. Sebab nak beritahu dalam Quran ni minta izin wajib, bagi salat tu sunat. Jadi jangan kamu masuk rumah orang bukan rumah kamu sehingga kamu minta izin terlebih dahulu dan bagi salam kepada penghuninya. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itulah cara lebih baik bagi kamu untuk masuk rumah. Mudah-mudahan kamu dapat belajar dan dapat ambil pengajaran. Fa illam tajidu fiha ahadan, maka sekiranya kamu tidak dapati ada orang di dalamnya walaupun satu orang, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk dalam rumah itu hatta yu'zana lakum, sehingga diberi keizinan kepada kamu masuk. Mana izin-izin ini adalah merupakan undang-undang Islam. Tidak boleh seseorang itu tak masuk tanpa izin. Cuma apabila tuan rumah dalam tu bersedia menerima, tak ada masalah. Tapi jika tidak bersedia menerima dan dikata kepada kamu lain kali, maka kamu kena balik. Wa in qila lakum irji'u, dan sekiranya dikatakan kepada kamu oleh orang dalam rumah, irji'u, baliklah saja pada kali ini, lain kali, ataupun dia kata baik saja sebab kami tidak bersedia menerima tetamu, farji'u, maka kamu kena balik. Kamu jangan suka buruk. Huwa azka lakum, balik itu lebih baik bagi kamu daripada tunggu-tunggu rumah dia. Bukan menyalahi adab. Dan ini betul cara dia. Sebab kadang-kadang rumah orang tu, kita pergi rumah dia, dia tidak bersedia menerima. Ya. Boleh jadi dia kerana kematian, boleh jadi macam-macam lah. Ya. Dia ada keadaan dia yang tidak bersedia untuk menerima. Jadi dia beritahu pada tetamu, sabar dulu kau atau balik dulu kau apabila kami tidak bersedia menerima tetamu. Jadi segala jawapan-jawapan tadi jangan menuduh bahawasanya kesalahan dalam Islam, bahkan itu lebih baik. Jadi baliklah kamu dengan tidak duduk di rumah itu lebih baik untuk kamu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Taala tak ada apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Undang-undang kedua, sekiranya rumah ini rumah masyarakat, bukan ada pemilik tertentu, dewan ke, balai raya ke, masjid ke, itu lain. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunah. Tidak salah bagi kamu untuk masuk rumah lain ghayra maskunah, yang bukan merupakan milik seseorang. Tapi fiha mata'un lakum, pada rumah itu ada keperluan untuk kamu masuk, seperti madrasah, seperti masjid dan sebagainya. Atau tak apa pula,
Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah Taala tetap Dia Maha mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini bahagian undang-undang umum. Hukum yang kedua, tadi hukum minta izin masuk rumah. Hukum yang kedua, rendah pandangan mata. Rendah pandangan mata ini merupakan pintu untuk tidak berlakunya zina. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, beritahu pada seluruh orang mukmin lelaki supaya dia rendahkan pandangan mata, dan wa yahfazu furujahum, dan supaya mereka jaga kemaluan mereka daripada berzina. Zalika azka lahum, tunduk mata itu, jaga pandangan mata itu lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Mata ni untuk laki-laki, wanita ni tudung mereka. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan beritahu pada mukmin wanita supaya merendahkan pandangan mata mereka. Wa yahfazna furujahum, dan supaya mereka jaga kemaluan mereka. Bukan setakat itu, bahkan wala yubdina, untuk laki-laki tidak. Wala yubdina zinatahunna, jangan mereka zahirkan perhiasan mereka. Illa ma dhahara minha, melainkan yang zahir daripadanya. Perhiasan mereka ini tubuh badan mereka. Tubuh badan mereka. Illa ma dhahara minha, melainkan yang zahir daripada tubuh badan mereka. Jadi jangan zahir perhiasan. Perhiasan ni ulama tulis dan tafsir, segala perkara yang wajib ditutup. Segala perkara yang wajib ditutup, semua perhiasan, kecuali ma dhahara minha, kecuali apa yang zahir padanya. Zahir padanya dua terjemahan. Apa yang zahir padanya cara tak dapat tidak, iaitu muka dengan tapak tangan. Cuma ada riwayat daripada Ibn Abbas, muka, tapak tangan dan dua kaki. Ini ma dhahara minha. Terjemah kedua, apa yang zahir padanya yang tak dapat tidak, iaitu badan dia sendiri. Badan dia sendiri kena tutup. Tapi kecuali apa yang tidak dapat ditutup, itu badan dia sendiri. Ini kena nampak juga ke mana tu. Dua terjemahan. Dan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah mereka menutupi. Tadi jangan zahirkan. Hendaklah mereka menutupi bi khumurihinna, dengan kain-kain tudung mereka, ala juyubihinna, di atas dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, jangan mereka zahirkan perhiasan mereka yang wajib tutup. Perhiasan mereka yang biasa mereka pakai lah, tali leher dan ikut gelar dia. Illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami mereka, aw abaihinna, untuk ayah mereka, aw abai bu'ulatihinna, mertua mereka, ia laki-laki, aw abnaihinna, untuk anak mereka, aw abnai bu'ulatihinna, atau anak mereka sendiri, anak tiri atau anak mereka, aw ikhwanihinna, atau adik-adik laki-laki mereka, aw bani ikhwanihinna, atau anak saudara daripada adik-adik laki-laki, aw bani akhawatihin, atau anak saudara daripada adik-adik perempuan, aw nisaihinna, atau sesama wanita, aw ma malakat aymanuhum, atau hamba perempuan, aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, ataupun lelaki yang tidak ada nafsu kepada lelaki yang tidak ada nafsu, lelaki yang tidak ada nafsu di kalangan, aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau lelaki yang mengikut seseorang untuk diberi makanan, atau lelaki yang mengikut seseorang itu untuk diberi makanan, yang tidak memiliki nafsu kepada perempuan di kalangan laki-laki, di kalangan laki-laki min bayaniyah, ataupun lelaki yang mengikut makanan, mengikut seseorang untuk sesuap makanan, yang mana lelaki ini tidak ada nafsu pada perempuan di kalangan laki-laki itu. Dia ada dalam dunia ni sampai dua. Tak, dalam dunia ada sampai dua.
awi tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, ataupun kanak-kanak laki-laki yang masih tidak zahir nafsunya kepada perempuan, ataupun kanak-kanak laki-laki yang masih tidak zahir nafsunya kepada aurat perempuan. Inilah golongan-golongan yang boleh didedahkan perhiasan, muka dengan tapak tangan dan sebagainya. Wala yadribna bi arjulihin, dan jangan pula menghentakkan mereka itu akan kaki mereka, liyu'lama ma yukhina min sinatin, supaya dapat diketahui apa yang disembunyikan oleh mereka daripada perhiasan gelang kaki mereka. Jangan. Wa tubu ila Allah, lelaki dan wanita, kamu semua bertaubatlah kepada Allah jami'an ayyuhal mu'minun, wahai mukmin, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya dunia akhirat. Ada sikit lagi ayat, 3 ayat lagi sebab ada tajuk lain. Wa ankihul ayamani, hukum yang keempat, kena kahwinkan laki-laki dan wanita supaya fitnah zina tidak akan berlaku. Wa ankihul ayama minkum, hendaklah kamu wahai wali kahwinkan wanita-wanita yang masih tidak bersuami. Mana wanita-wanita yang masih tidak bersuami, yang layak di kalangan kamu. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkan juga golongan lelaki di kalangan hamba lelaki dan hamba perempuan kamu. Yang ini kahwinkanlah, angkihu, sini kahwinkanlah wahai wali akan wanita-wanita yang tiada suami di kalangan kamu. Mana beri peluang pada mereka kahwin. Sini beri peluang pada mereka kahwin. Dan juga wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan juga kalangan daripada kalangan orang yang soleh, daripada kalangan lelaki dan wanita kamu. In yakunu fuqara, sekiranya mereka masih lagi fakir miskin pada masa ini, saya dengan sebab kahwin, yughnihumullahu min fadlihi, Allah akan beri pada mereka kekayaan daripada kurnianya. Ini Allah Ta'ala akan cukupkan untuk keperluan mereka daripada kurnianya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas, sebab tu dia maha kaya, alim, maha mengetahui siapa yang layak. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan, hendaklah sabar jaga maruah orang yang alladina la yajiduna nikahan, orang yang masih tidak memiliki harta dan jodoh untuk berkahwin. Hendaklah menjaga maruah, sabar menjaga maruah. Istighfar maknanya jangan sabar jaga maruah. Orang-orang yang masih tidak memiliki belanja untuk kahwin atau jumpa jodoh untuk berkahwin, sama ada nikah sini pergi kepada mahar belanja atau pergi kepada jodoh, hatta yughniyahumullahu min fadli, sehingga Allah Ta'ala memberi kepada mereka kecukupan daripada kurnianya. Hukum yang kelima, hamba saya walladzina yabtaghuna alkitab, dan hamba saya yang ingin dibebaskan dengan cara perjanjian merdeka. Kitab sini perjanjian merdeka, mana tuan dia bersedia untuk bebas dengan bayaran. Tuan dia bersedia untuk bebas dengan bayaran. Jadi orang-orang di kalangan hamba yang ingin buat perjanjian untuk merdeka dengan dibayar, orang ni bagaimana? Mimma malakat aimanukum, daripada hamba yang kamu miliki. Jadi apabila daripada pihak hamba ingin buat perjanjian merdeka dengan dibayar kepada kamu, fakatibuhu, maka terimalah perjanjian mereka itu.
Mana terimalah perjanjian mereka itu. In alimtum fihim khaira, sekiranya kamu tahu pada kebebasan mereka itu ada kebaikan besar. Wa atuhum mimma lillah, maka kamu yang berharta, sini mukhatab pada semua orang. Kamu yang berharta, berilah kepada hamba yang ingin bebas daripada tuannya. Mimma lillah alladhi atakum, daripada harta Allah, yakni zakat dan sebagainya, ya Allah bagi kepada kamu. Maknanya jika mana-mana hamba telah buat perjanjian dengan tuan, bayar dia kata saya akan bayar 20,000, maka bebaslah saya. Tuan dia bersetuju buat surat perjanjian. Maka bila tahu ada hamba seperti ini, maka marilah duit zakat, duit mana-mana pun sekalipun, bayar kepada tuan dia, biar cukup 20,000, lalu dia akan merdeka. Hukum yang keenam, jangan paksa perempuan hamba berzina sebagai pelacur. Jangan paksa perempuan hamba berzina sebagai pelacur. Untuk tuan itu ataupun majikan dapat sumber ayah lah. Sebab ini berlaku zaman jahiliah. Zaman jahiliah biasanya perempuan-perempuan hamba ni dijadikan pelacur. Sebab itulah bila wanita-wanita Quraisy masuk Islam dan dia diminta berbai'ah dengan Nabi, apabila dia nak berbai'ah, ada dalam syariat bai'ah tu zina. Jadi dia buat kan, dia kata macam mana orang merdeka boleh zina kan? Sebab bagi orang Quraisy, zina ni hanya berlaku pada golongan hamba, tidak ada bagi orang bangsawan. Jadi wala tukrihu fatayatikum, janganlah pula kamu wahai tuan majikan memaksa wanita-wanita hamba kamu alal bigha, supaya menjadi pelacur. In aradna tahassunan litabda, in arad tahassunan, lebih-lebih lagi perempuan ini ingin menjaga kesucian mereka daripada dosa, lebih-lebih lagi. Litabtahu aradal hayati dunia, kamu paksa mereka berzina kerana kamu ingin mencari habuan dunia sedikit daripada lelaki yang berzina. Tapi ingat, wa man yukrihunna, siapa saja yang memaksa perempuan itu berzina juga dengan sebab duit, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Taala selepas berlaku paksaan daripada majikan, Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani terhadap wanita itu. Allah Taala Maha mengasihani lagi Maha mengampuni terhadap wanita itu. Ayat 35, 34 targhib dan takhwif. Targhib beserta takhwif duniawi. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayat-ayat hukum yang jelas nyata. Ayat-ayat hukum yang jelas nyata. Wa mathalan, dan cerita kisah minal ladina khalau min qablikum, daripada golongan manusia sebelum kamu. Wa mau'izatan, dan ayat-ayat memberi peringatan nasihat lil muttaqin, bagi golongan yang ingin bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, ala akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ini mula baru keempat.